أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يملكون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Maksudnya, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa disediakan syurga, tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh taman-taman dan kebun-kebun, khasnya anggur, dan perawan-perawan yang sebaya umurnya, serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula perkataan yang dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu lempah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikan. Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang amat pemurah, tidak ada siapa pun yang diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau penggunaan itu. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. Tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan, malaikat yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang amat pemurah serta ia berkata benar. Itulah keterangan-keterangan hari kiamat yang sungguh-sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal yang soleh. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amaran kepada kamu akan azab yang dekat masa datangnya, iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya, dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitungkan amalku dan menerima balasan. Setelah diceritakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan neraka, menjadi kelaziman Al-Quranul Karim menceritakan bersama dengannya ayat-ayat syurga untuk memberi amaran kepada mereka yang kafir, yang zalim, yang jahat, dan memberi semangat kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang balasan-balasan syurga yang penuh dengan nikmat pada hari kiamat kelak yang diberi kepada orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah setelah beriman. Balasan yang tidak terhingga nikmatnya. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya
bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu balasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mafazan, yang menyelamatkan mereka daripada api neraka. Menyelamatkan mereka daripada api neraka, menyelamatkan mereka daripada kesusahan dan keburukan di hari kiamat. Hadaiqa wa a'naba. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh para ulama, sama ada dahulu ataupun sekarang, yang memahami bahasa Al-Quranul Karim, memahami cara menafsirkannya. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Allah sendiri dengan Quran juga, termasuk ayat yang kita baca ini. Menafsirkan mafazan, kebahagiaan itu, hadaiqa, terkandung di dalamnya taman-taman dan kebun-kebun. Taman-taman yang dihiasi dengan warna dan bunga-bunga yang menarik dan buah-buahan yang lazat. Wa a'naba, di antaranya ialah buah-buah anggur. Buah-buah anggur yang rupanya anggur, yang rasanya lebih sedap daripada anggur yang ada di atas dunia ini. Wa kawa'iba atraba, disediakan juga dengan pelayan-pelayan yang sebaya umurnya. Pelayan yang terdiri daripada anak-anak muda yang menghidang makanan dan minuman, yang cantik rupanya, yang sebaya umurnya. Di samping bidadari-bidadari yang menjadi isteri kepada ahli-ahli syurga. Diketahui oleh isteri-isteri yang soleh yang ada di atas dunia ini. Wa ka'san dihaqa, dikurniakan piala-piala, iaitulah bekas-bekas air, bekas-bekas air buahan. Ka'san ialah bekas untuk menyediakan air-air buahan, yang disebut di dunia dengan arak. Arak ni air buahan. Tapi arak di akhirat lain dengan arak di dunia. Arak di dunia ni air buah-buahan yang basi. Yang basi kalau minum pening kepala, jadi gila, akal hilang. Adapun air buah-buahan yang ada di syurga tidak menghilangkan akal, yang menyegarkan. Bukan saja menyedapkan, yang menyegarkan. Yang sedap dan menyegarkan orang yang meminumnya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkara-perkara yang lara, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada faedah. Di mana dalam syurga tidak ada percakapan yang tidak ada faedah, dan tidak ada percakapan yang bohong. Percakapan yang lara ni yang tidak ada faedah. Dia antara disebut lara dalam hadis. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqal lagaw. Apabila engkau berkata kepada rakanmu yang bercakap, diam. Imam sedang baca khutbah, hilang pahala Jumaatmu, iaitu lara. Lara ni ialah menghilangkan pahala, itu makna lara. Di antaranya ialah orang yang suruh saudara dia diam. Hak diam tu dah lah hilang pahala, berdosa pula. Hak suruh diam tu pun hilang juga pahala dia. Buat tak tahu sudah bila dia bercakap. Tumpukan kepada khutbah itu. Itu makna lara. Lara ialah perkataan yang sia-sia, perkataan yang berdosa, walaupun tidak bohong. Apa lagi yang bohong? Yang bohong lagi berdosa. Dalam syurga tidak ada yang lara dan tidak ada yang bohong. Jazaa'an min rabbik, balasan daripada Tuhanmu. Itu adalah balasan daripada Tuhanmu. Tuhan yang menjadikan kita, yang meletakkan peraturan kepada kita di atas dunia. Setelah kita ikut peraturan-peraturan dia, maka dia balas kepada kita di hari akhirat kelak. Balasan syurga daripada Tuhan yang menjadi dan mengurus kehidupan kita, yang sangat baik di atas dunia ni. Semua perintah Tuhan adalah baik. Hukum Tuhan, undang-undang Tuhan semuanya baik.
kita percaya di atas dunia ni. Itu makna Rabb. Ilah yang disembah. Rabb, peraturan-peraturan dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita percaya pada peraturan-peraturan dia. Ada peraturan dia yang kita boleh buat. Makan, minum, halal dan haram, tutup aurat. Hal tu kita boleh buat. Masing-masing boleh buat. Ada peraturan yang kita tak mampu nak buat kerana tidak ada kuasa. Hukum hudud, hukum qisas. Nak kerak tangan orang curi hak Tuhan suruh dalam Quran. Kita nak buat tak boleh, tak ada kuasa. Tapi kita percaya. Kalau tak percaya pada hukum Tuhan, kerak tangannya zalim, maka melanggar Rabb. Rabbil Alamin. Tak ada makna Rabb. Rabb ni patuh pada peraturan dia. Tuhan yang kita percaya pada peraturan dia. Yang memberi balasan bagi kita dalam syurga. Ata'an hisabah. Pemberian. Balasan. Kurnia. Kurnia daripada Tuhan. Nak kata upah, banyak dah lalu. Rumah dalam syurga, batu-batanya ialah jokong-jokong emas. Batu-bata daripada emas. Tak padang nak balas. Dengan semayang puasa, banyak sangat mahal. Itu pemberian. Ata'an. Kurnia daripada Tuhan. Nak kata upah, lebih pada upah, banyak sangat. Hisabah. Perhitungan yang banyak setelah dihisab oleh Tuhan. Dihisabnya amalan kita, tiap-tiap satu amalan yang baik, dia beri pahala 10 kali ganda. Sekurang-kurangnya. Ada yang digandakan pahalanya sehingga 700 kali ganda. Ada yang digandakan pahalanya tidak terhingga banyaknya. Itu kurnia Allah yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala beri kurnia banyak. Disebut dalam satu hadis, barang siapa yang berniat nak buat amal yang baik, dia niat, tak buat lagi, niat. Memang niat nak buat sungguh. Tiba-tiba tak jadi, dia beri satu pahala. Dia beri satu pahala, dia tak buat, niat saja. Dia cita-cita nak buat satu perkara, Tuhan beri pahala. Cita-cita yang ikhlas, niat yang ikhlas. Niat nak pergi ke Mekah, piti tak ada lagi. Usralah sungguh-sungguh nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah, mati. Dia beri kepadanya pahala. Pergi ke Mekah itu. Walaupun dia tak sempat, niat yang benar. Ada pahalanya juga. Niat nak mati dalam perjuangan Islam. Niat sungguh, mati di rumah. Dia beri pahala kepadanya. Niat nak mati dalam perjuangan Islam. Nak mati dalam perjuangan Islam. Ni mati langgar motosikal. Mati lari motosikal laju dah lalu. Bukan mati perjuangan Islam. Mati kerana motosikal laju sangat. Biarlah niat mati kerana nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Ni mati pasal isap rokok. Isap rokok dah lalu sampai sakit jantung, sombak. Segala tu jadi bagus. Mati kerana isap rokok. Biar mati kerana nak menegakkan Islam. Nak menegakkan agama. Barulah niat kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berazam nak buat sesuatu perkara, dia beri kepadanya pahala walaupun dia tak buat lagi. Kalau ada kesenangan nak tolong orang, dia beri pahala. Setelah buat, dia beri kepadanya 10 kali ganda, dan ada yang 700 kali ganda. Itulah perhitungan yang diberi oleh Allah Ta'ala yang tidak terhingga kurnianya kepada kita. Yang baki kita baca minggu depan. Wallahu a'lam.